Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Moga semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Dan juga sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan hadis kita dalam kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Dan alhamdulillah saya lihat ramai teman-teman kita yang berada bersama dengan kita pada pagi ini. Sebagaimana biasanya juga lah ada teman-teman kita seperti Kak Sariyah kita di ruangan YouTube. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur bersama Ustazah Sakinah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Sariyah. Kita ada Kak Noh kan, Kak Noh Kamaria di situ. Assalamualaikum Ustazah di RSS, admin dan teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Noh. Terima kasih bersama dengan kita pada pagi ini. Ada Suryati di situ. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi Suryati. Liza juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Farida juga di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan jemaah-jemaah semua. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Terima kasih Kak Farida. Kak Som ada juga di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga ceria dan semoga sihat dan ceria selalu insya-Allah. Kak Som, terima kasih Kak Som di atas doanya. Ada juga Huda, Kak Fauzia kita, Kak Rohaya, Kak Aisyah, Kak Ropia di situ, Kak Johara dan semualah yang telah memberikan salam dan juga ucapan-ucapannya lah di sana. Okay, ada ramailah di situ. Saya tak boleh baca satu-satu. Kalau tak kan kuliah masa 1 jam habis baca komennya. Okay. Baik, alhamdulillah jemaah semuanya. Kita berada di muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen. Nanti kita boleh paparkan jawapan daripada muslimah-muslimah kita di sini. Kita hari ni nak masuk muka surat yang keberapa? Kita nak bincangkan tentang adakah masih lagi tentang hadis yang sama? Macam mana? Okay, Liza, muka surat 440. Okay, 440. Siapa? Kak Farida juga berikan jawapan yang sama. Hadis 50, muka surat 440. Kak Som juga. Hadis 50, muka surat 440, Ustazah. Baik. Kak Aisyah, sama sebagaimana jawapan-jawapan yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan jawapan. Baik, kita lihat kepada slide kita pada pagi ini. Benarkah sebagaimana yang disebutkan? Okay. Baik, hadis kita yang ke-50, keutamaan zikir, kita berada di bahagian yang keempat, halaman muka surat 440. Okay, betul. Sebagaimana yang telah disebutkan. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kitab kita pada hadis yang sama, hadis yang ke-50, hadis yang terakhir di kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam, dan berada pada bahagian yang keempat. Cuma saya walaupun pada minggu lepas saya kata nak habiskan perbincangan, nak selesaikan perbincangan ini, tapi nampaknya macam tak boleh sebab banyak lagi perbincangannya, maka perlu lagilah dibahagikan kepada beberapa bahagian sebab saya pun tak nak rushing sangat lah kan untuk kita tinggalkan banyak perkara yang terkandung dalam syarah hadis ini. Jadi tak apalah kita slow and steady je lah. Pelan-pelan lah kita selesaikan sedikit demi sedikit. Baik, kita masuk kepada subtopik kita yang berikutnya pada pagi ini, bertajuk zikir disyariatkan dalam setiap keadaan. Okay, zikir disyariatkan dalam setiap keadaan. Dijelaskan kepada kita di dalam kitab sebagaimana yang disebutkan di situ,
zikir dengan lidah. Sebab kalau kita rujuk pada perbincangan minggu lepas, kita ada berikan zikir ini kepada beberapa bahagian. Jadi pada minggu lepas kita bincangkan zikir yang terkandung di dalam solat. Okey, zikir yang terkandung dalam solat. Jadi pada minggu ini kita akan bincangkan zikir yang berada di luar ibadah solat kita. Dan kalau kita bincangkan tentang zikir ni mesti sesuatu amalan ibadah yang kita lakukan dengan lidah. Dipanggil sebagai amalan lisan kita, amalan lidah. Maka sebab itu diletakkan di sini zikir dengan lidah kita, amalan lisan kita ini yang kita lakukan, ia merupakan sesuatu amalan ibadah yang disyariatkan kepada setiap hamba, iaitu hamba yang muslim, yang muslimah pada setiap waktu, namun di situ diletakkan di sebahagian waktu lebih ditekankan. Maksudnya begini, kita disyariatkan untuk berzikir dalam setiap masa, setiap keadaan, dalam apa jua situasi. Maknanya tidak ada pengecualian di situ. Ada masa-masa yang kita ni diperintahkan untuk zikir setiap waktu. Tetapi ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa di sana sebahagian waktu, maknanya pada waktu-waktu tertentu ia amat ditekankan. Amat dituntut untuk kita mempraktikkan ataupun mengamalkan zikir itu. Contohnya dalam kitab kita di sini menjelaskan bahawa di antara waktu yang ditekankan. Okey, tadi dah kata dalam setiap waktu, setiap keadaan kita disyariatkan untuk berzikir. Namun ada sebahagian waktu yang ditekankan. Contohnya apa? Dia bagi contoh. Di antara waktu yang ditekankan untuk berzikir kepada Allah, kepadanya iaitu pada waktu itu adalah usai. Usai ni maksudnya selepas. Selepas kita melaksanakan solat-solat fardu. Di mana ditekankan untuk berzikir setiap selesai solat fardu sebanyak 100 kali. Jadi setiap kali kita lepas melaksanakan solat fardu kita, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kan, kita dituntut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada zikir yang disyariatkan untuk kita baca yang disebut dalam kitab kita ini sebanyak 100 kali. Berupa yang berbentuk, jadi 100 kali ni apa? Dia adalah zikir berbentuk tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Kalau kita kata tasbih ni apa? Silakan muslimah letak di ruangan komen. Apa maksud tasbih? Tasbih apa? Tahmid itu apa? Takbir itu apa? Dan tahlil itu apa? Sila berikan jawapan di ruangan komen. Ustazah nak lihat jawapan daripada muslimah-muslimah semuanya. Tasbih, apa ucapan subhanallah? Okay, Khadijah berikan jawapan di situ, subhanallah. Okay, kalau tahmid macam mana? Okay, Huda kata subhanallah. Okay, itu untuk tasbih. Sekarang kita ada empat istilah yang digunakan dalam kitab ini, iaitu pertama sekali tasbih. Tasbih dah ramai yang jawab subhanallah. Tahmid, tahmid, Khadijah dan juga Kak Som sebutkan alhamdulillah, betul. Kemudian kita ada takbir. Huda pun kata alhamdulillah. Okay, ini untuk tahmid ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dirangkumkan sekali Kak Johara di situ. Tasbih ialah subhanallah, tahmid ialah alhamdulillah, takbir ialah Allahu akbar. Ramai juga jawab di situ. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okay. Allahu akbar, takbir. Okay. Kak Fauzia, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okay. So ini dipanggil sebagai tasbih, tahmid, takbir. Tahlil apa? Kalau tahlil apa? Tasbih tadi kita kata subhanallah. Okay, tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Tahlil Kak Som, okay, la ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Kak Razia juga sebut di situ. La ilaha illallah. Okay, baik. Jadi ini adalah ungkapan zikir yang disyariatkan untuk kita baca setelah kita melaksanakan solat fardu kita.
Baik, ramai juga yang sebut di situ la ilaha illallah. Terima kasih kepada semua yang memberikan jawapan kan. Jadi jelas kepada kita ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil yang disyariatkan untuk kita baca setelah kita menunaikan solat fardu kita. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan berkenaan tasbih, tahlil, tasbih, tahmid dan juga takbir setelah selesai solat. Jadi kalau kita rujuk dalam sebuah hadis Nabi SAW ada menyebutkan tentang bacaan tasbih, tahlil, tahmid dan juga takbir sebanyak dengan bilangan-bilangan yang tertentulah di sini. Kalau kita lihat di situ disebutkan kepada kita Nabi SAW bersabda mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna thalathun wa thalathuna tasbihatan wa thalathun wa thalathuna tahmidatan wa arba'un wa thalathuna takbiratan fi duburi kulli salatin. Jadi di sini saya datangkan dalilnya yang menuntut kita untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali selepas kita melaksanakan salat fardu, yang mana Nabi SAW bersabda mu'aqibatun la yaghibu, iaitu zikir setelah salat yang tidak akan merugi. Maknanya kita ni ya muslimah, bila kita melaksanakan zikir-zikir ini setelah kita melaksanakan salat, di situ dia tidak mendatangkan kerugian bagi diri kita. Yang mana Nabi SAW bersabda di sini, aufa'iluhunna, tidak akan merugi orang yang membacanya atau orang yang melakukannya. Maknanya mereka yang mengamalkannya, mereka yang melantunkan zikir-zikir ini, tidak akan ada perkara yang boleh merugikan mereka. Kemudian Nabi pun sebutkan apakah zikirnya. Nabi kata di sini, thalathun wa thalathuna tasbihah, iaitu 33 tasbih. Tadi dia sebut apa tasbih? Subhanallah. Ya, dalam slide Salza pun saya letakkan di situ ya. Subhanallah. Kemudian dia kata Nabi SAW bersabda wa thalathun wa thalathuna tahmida, dan 33 tahmid, iaitu kita baca alhamdulillah. Seterusnya Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Wa arba'un wa thalathuna takbira, dan 34 takbir, iaitu kita ucapkan 34 takbir Allahu Akbar. Yang mana Nabi sebutkan bila waktu yang ditekankan di sini, iaitu pada setiap kali fi duburi kulli salatin, pada setiap kali selesai solat fardu. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tadi dalam kitab kita ada letakkan iaitu berzikir sebanyak 100 kali. Maka bila kita gabungkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali dan akhirnya jumlah zikir itu menjadi 100 kali. Maka ini merupakan zikir yang disyariatkan berdasarkan kepada dalil yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim untuk kita amalkan setiap kali selepas kita melaksanakan solat fardu kita. Maka inilah yang dikatakan waktu yang ditekankan untuk seseorang dia mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya dalam kitab kita ini ada menyebutkan tentang zikir setelah dua solat fardu. Maknanya di sana ada waktu dan masa yang mana dianjurkan juga untuk kita berzikir selain daripada waktu tadilah, waktu setelah selesai solat fardu. Jadi di sini ada waktu yang disebut dalam kitab setelah dua solat fardu yang tidak ada solat sunnah selepasnya. Apakah solat fardu itu? Maka dijelaskan kepada kita di sini iaitu solat subuh dan solat asar. Jadi ada dua solat fardu kita yang mana selepasnya tidak ada solat sunat. Pada minggu lepas kita dah bincangkan kan
saya dah nyatakan apakah solat sunat sebelum dan selepas solat fardu yang boleh kita laksanakan, yang menjadi sesuatu sunnah muakkadah yang ditekankan untuk kita amalkan dalam kehidupan, yang mana Nabi kata akan diberikan kepada mereka kalau mereka jaga 12 rakaat solat sunat itu kan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan binakan untuknya dengan sebuah rumah di dalam syurga. Jadi pada minggu lepas kita sudah bincangkan tentang solat sunat qabliyah, ba'diyah yang ghair muakkadah, yang muakkadah dan juga ghair muakkadah. Jadi kalau sesiapa yang terlepas perbincangan itu, saya amat berharap dapat kembali rujuk kepada rakaman yang telah kami sediakan di ruangan Facebook dan juga YouTube, supaya dapatlah diulang kembali perbincangan tersebut. Sebab Ustazah pun tak nak bincang banyak kali benda yang sama. Nanti dia jadi benda yang ulang-ulang banyak kali kan, orang bosan untuk dengar. Maka di sini saya akan terus masuk kepada perbincangan yang mana menganjurkan untuk kita berzikir setelah 2 solat fardu yang tidak ada solat sunat selepasnya, iaitu solat subuh dan juga asar. Jadi bila kita kata solat subuh dan asar ni, selepas kita melaksanakan kedua-dua solat ini, kita tidak ada solat sunat. Okay, ba'diyah yang dianjurkan untuk kita laksanakan. Tetapi di sana ada zikir yang dituntut untuk kita lafazkan, untuk kita baca, untuk kita occupy masa yang ada setelah solat tersebut. Maka di sini disebutkan kepada kita, kalaulah dikatakan zikir ini dilaksanakan selepas subuh. Subuh tu maksudnya ialah dilaksanakan zikir tersebut daripada subuh tu, selepas solat subuh hinggalah matahari terbit. Kalau kita kata zikir ini dilaksanakan selepas solat asar, bermakna kita boleh membaca zikir tersebut daripada selepas solat asar tadi hinggalah matahari terbenam. Dan hal berkenaan dengan mempraktikkan ataupun mengamalkan zikir setelah kedua-dua solat ini, iaitu solat fardu solat fardu asar dan juga solat fardu subuh dan juga asar ini, terdapat dalam Al-Quran. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya pada kedua-dua waktu ini. Sebab itu waktu siang dia dianggap sebagai waktu siang yang paling utama untuk kita berzikir. Kenapa kita kata ia paling utama? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan dua tempat ini ataupun dua waktu ini, sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-42. Jika kita muslimah merujuk kepada perbincangan dalam kitab kita di sini, dinyatakan kepada kita bahawa di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-42, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan pada waktu petang. Tasbih ini adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dituntut untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi kalau kita kata pada waktu pagi dan petang, ia lebih tepatnya ialah selepas kita menunaikan solat subuh kita, dan kalau pada waktu petang selepas kita melaksanakan solat asar kita. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk memperbanyakkan tasbih kita pada kedua-dua waktu tersebut. Dan walaupun dalam Al-Quran menyebutkan tentang tasbih, tetapi di sana ada banyak zikir-zikir yang dianjurkan untuk kita laksanakan. Namun sebelum itu kita rujuk juga dalam surah Taha pada ayat yang ke-130, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang mana maksudnya, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan terbenamnya. Jadi sebelum terbit matahari kita kata ia adalah waktu solat selepas solat subuh. Kalau di sini disebutkan sebelum terbenam matahari, maknanya ia adalah waktu setelah kita melaksanakan solat asar. Maka ternyata di sini bahawa dua waktu itu tadi merupakan waktu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala utamakan. Allah perintahkan kepada kita untuk memperbanyakkan zikir kita kepada Allah. Maka sebab itu di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau meletakkan bahawa ini adalah masa ataupun waktu yang ditekankan
untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ia merupakan masa yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, yang disebut sebagai masa yang ada keutamaan-keutamaannya. Dalam kitab kita juga menyebutkan keutamaan lain selain daripada kedua-dua ayat yang dinyatakan dalam kitab. Yang mana disebutkan kepada kita ialah zikir paling utama yang dilakukan pada kedua waktu ini adalah solat subuh dan solat asar, yang terdapat dalam surah Al-Ahzab dan juga surah Taha itu tadi. Maka disebutkan kepada kita itu adalah dua waktu yang paling utama, dan kedua-duanya adalah solat yang paling utama juga. Dia adalah masa yang paling utama, solat yang paling utama. Bukan kita kata solat subuh dan asar ini walaupun dikatakan sebagai paling utama, kita kata oh kalau gitu solat zuhur, solat maghrib, isyak ni tak utama lah. Bukan begitu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan paling utama ada keistimewaannya, ada keutamaannya, ada ganjarannya bagi mereka yang betul-betul menjaga dua waktu ini. Yang mana dikatakan begini dan mengenai keduanya dikatakan bahawa ia adalah solat wusta. Yang ada dalam Al-Quran menyebutkan, kalau sesiapa ingin rujuk dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-238, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Allah perintahkan kepada kita untuk jaga solat wusta ini, iaitu solat, para ulama mentafsirkan solat wusta ini dia sama ada solat asar ataupun solat subuh. Jadi maknanya Allah perintahkan kita untuk jaga. Sebab dia waktu solat yang agak sukar untuk orang jaga betul-betul. Sebab subuh kan kita tidur kan sebelumnya. Jadi kadang-kala ada orang ni dia tak berapa nak prihatin sangat. Sebab penat, mengantuk, nak bangun awal-awal ni kan, nak solat subuh ni, orang kata bercinta. Jadi sebab itu ada orang yang meninggalkan solat subuh kerana dia tak larat nak bangun lah kan. Soka orang kata tak larat nak bangun. Jadi ini merupakan perkara yang kalau betul-betul kita ni jaga solat subuh tu tadi kan, tak larat macam mana pun kita masih lagi bangun untuk melaksanakan kewajipan menunaikan solat fardu itu tersebut, maka di sini dilihat sebagai satu bentuk keutamaan. Begitu juga dengan solat asar. Solat asar ni ialah waktu yang mana orang sibuk, baru balik kerja, terkejar-kejar kan, sempat ke tak sampai rumah dan sebagainya, kadang-kadang tertinggal. Ada orang macam, alah tak payahlah dah petang-petang gini. Ada orang begitu malas. Semua orang ada reason dia yang tersendiri lah kenapa kadang-kadang dia tu meninggalkan solat dia. Cuma ada orang memang malas, dia tak kuasa sebab terkejar-kejar ni semua leceh. Begitu keadaannya. Jadi tinggalkan solat asar. Sebab itu dia adalah solat yang mana diutamakan untuk dijaga, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 238, perlu dijaga sebab dia merupakan solat yang mana disebutkan di sini adalah dua waktu dingin. Dua waktu dingin yang siapa menjaganya dia masuk syurga. Kalau kita lihat muslimah dalam di muka surat 443 dalam kitab kita di sini, di nota kaki bernombor 388 di bawah itu disebutkan dengan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang mendirikan dua solat waktu dingin. Waktu dingin ni maksudnya ialah pada solat subuh dan juga pada solat asar, maka dia akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka di sini sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berzikir di samping keutamaan-keutamaan yang terdapat pada waktu itu. Siapa yang solat subuh, solat asar dijaga betul-betul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga Allah. Lebih-lebih lagi bila kita tambah ia dengan amalan zikir kita itu tadi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 42 dan juga surah Taha ayat 130. Maka sebab itu di sini saya nak datangkanlah contoh-contoh zikir yang mana dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan pada kedua-dua waktu tersebut.
Maka kita perlu rebut peluang ini. Senang kata, biasa tak dengar zikir pagi dan petang? Zikir pagi dan petang kita ada banyak kan? Maknanya ada sampai orang dah compile dah ya buku zikir waktu pagi dan petang. Jadi ada banyak sebenarnya. Maknanya bila lepas solat subuh, kita baca zikir-zikir ini. Selepas solat asar, kita baca zikir-zikir ini. Tapi dalam perbincangan kita ya untuk pagi ini, Ustazah taklah ya nak pergi buka kitab tersebut untuk baca setiap satu zikirnya sebabnya banyak. Kan ada banyak. Cuma saya nak datangkan contoh-contoh di mana zikir-zikir ini boleh kita amalkan untuk kedua-dua waktu tersebut. Iaitu bila selepas kita melaksanakan solat subuh dan juga selepas kita melaksanakan solat asar. Baik, ada sebuah zikir di sini ya yang berbunyi subhanallahi wa bihamdi. Ini merupakan tasbih. Okey, tasbih subhanallahi wa bihamdi. Tadi pun kan di awal tadi kita dianjurkan untuk bertasbih. Jadi antara bentuk tasbih itu ialah subhanallahi wa bihamdi. Yang mana Nabi SAW ada ya menyebutkan tentang hadis ini secara khusus, maksudnya zikir ini secara khusus, yang mana Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Lihat ya pada hadis ini. Nabi SAW sebut dengan jelas siapa yang membaca ketika pagi dan petang. Tadi pagi setelah, maksudnya ialah setelah solat subuh. Petang setelah kita melaksanakan solat asar. Jadi Nabi kata man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Siapa yang membaca ketika ketika pagi dan petang, apa yang dia baca? Nabi sebutkan di sini subhanallahi wa bihamdi. Okey, dia baca zikir ini subhanallahi wa bihamdi. Berapa kali? Sebanyak 100 kali. Mi'ata marratin. Okey, sebanyak 100 kali. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia? Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala mithla ma qal au zada alai. Nabi kata, siapa yang membaca pada waktu pagi dan pada waktu petang subhanallahi wa bihamdi berapa kali? 100 kali. Orang ini pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahala dia. Tidak akan ada orang lain yang melebihi pahala dia di hari kiamat. Kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan seperti itu atau lebih dari itu. Jadi ini keutamaan. Bila kita istiqamah dengan zikir ini. Ringkas saja zikirnya. Subhanallahi wa bihamdi. Kita baca 100 kali. Walaupun ringkas tapi banyaklah ini 100 kali. Kita baca 100 kali, sebanyak 100 kali pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ada keutamaannya yang tersendiri. Yang mana Nabi SAW, dia ini akan datang pada hari kiamat yang mana dengan pahala yang orang lain tidak ada melebihi pahala yang dia miliki. Melainkan jika orang itu ataupun orang lain mengamalkan perkara yang sama sebagaimana dia ataupun lebih. Masya Allah, tabarakallah. Zikir ini adalah zikir yang ringkas, yang mungkin biasa kita laksanakan. Namun mungkin juga kita tidak tahu apakah ganjaran yang terdapat di sebaliknya. Sebenarnya begini muslimah, setiap zikir pagi dan petang yang dianjurkan untuk kita baca, ada dalil-dalilnya yang menunjukkan keutamaan-keutamaan yang tertentu. Mungkin selama ini kita cuma baca, kita cuma just amalkan kan. Ustazah mungkin kita belajar, ustazah kata okey baca zikir ni, kita belajar gitu-gitu je kan, tapi kita tak tahu apakah keutamaannya. Maka pentingnya kita juga mengetahuilah hadis ataupun dalil-dalil yang menyebutkan berkenaan dengan amalan ini. Maka sebab itu pada kesempatan ini saya kongsikan untuk zikir subhanallahi wa bihamdi, di sana ada keutamaannya sejajar dengan apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis baginda ini. Masya-Allah, tabarakallah.
keutamaannya begitu besar, Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk seorang hamba yang bertasbih kepadanya, yang memujinya dengan satu ungkapan yang ringkas, iaitu subhanallahi wa bihamdi. Okey, baik. Ini adalah zikir kita yang pertama. Kita pergi kepada zikir yang kedua. Okey, di sini saya nyatakan zikir yang kedua yang boleh kita amalkan. Saya faham zikir ini famous. Kita biasa, kita semua, bagi saya mungkin ramai yang dah hafal dah zikir ni. Sampai orang buat lagu dah, buat nasyid dah zikir ni kan. Untuk kerana apa? Keutamaan yang terdapat di dalam zikir tersebut. Yang mana Nabi SAW bersabda, untuk zikir ini, apa kata Nabi? Man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Siapa yang dia mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, maka orang ini kan Nabi kata dia pun membacanya sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi bilangan zikir ini dibaca sebanyak 3 kali pada waktu petang. Maksud 3 kali di sini ialah pada waktu petang. Apa kata Nabi? Untuk mereka yang membaca zikir ini sebanyak 3 kali di waktu petang, maka dia tidak akan ditimpa musibah yang datang dengan tiba-tiba. Maksudnya musibah yang dia tak sangka, musibah yang tak tahulah datang daripada mana, macam mana boleh kena. Ini maksudnya dengan tiba-tiba. Yang kita tak tahu, yang kita tak jangkakan akan kena pada diri kita. Maka untuk orang yang mengamalkan zikir ini ataupun doa inilah mereka ini Nabi kata dia baca sebanyak 3 kali. Bila waktunya? Pada waktu petang tu tadi kan. Maka untuk orang ini dia tidak akan ditimpa dengan musibah yang datang dengan tiba-tiba hingga waktu paginya. Maksudnya bila kita baca zikir ini selepas kita melaksanakan solat asar, kita baca sebanyak 3 kali. Jadi selepas kita baca 3 kali itu, Nabi memberikan jaminan kepada kita tidak akan ada datang musibah untuk orang ini secara tiba-tiba pada diri dia hinggalah keesokan harinya. Itu maksudnya. Hingga pada esok pagi. InsyaAllah itu tidak berlaku. Dan jika sekiranya orang ini, seseorang hamba, dia membaca zikir ini, iaitu pada waktu pagi. Kalau tadi kita bincangkan pada waktu petang, sekarang kita baca pada waktu pagi. Maksudnya selepas kita menunaikan solat subuh, kita baca zikir ini sama juga bilangannya, iaitu 3 kali. Bila kita baca 3 kali, maka Nabi kata dengan satu keutamaan yang sama sebagaimana tadi juga, maka dia tidak akan tertimpa ataupun ditimpa bencana yang datang dengan tiba-tiba hingga waktu petang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan status hadis yang sahih. Jadi ini keutamaan. Okey, ini keutamaan yang ada pada mereka yang mengamalkan zikir ini pada waktu pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kita baca zikir ini sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang, insya-Allah. Perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat bagi diri kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi kita. Yakin dengan hadis Nabi SAW ketika kita mengamalkan sesebuah zikir yang mana disebutkan sebagai bentuk perlindungan untuk diri kita. Baik muslimah, ini adalah zikir yang kedua. Kita lihat kepada zikir kita yang ketiga pada pagi ini sebagai zikir pagi dan petang yang boleh kita amalkan untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW. Untuk zikir kita yang ketiga, saya datangkan zikir ini. Agak panjang juga zikirnya, tapi mungkin ada ramai antara kita yang biasa membaca zikirnya. Jika tidak biasa, mungkin boleh dibiasa-biasakan zikir ini. Okey, di situ saya nyatakan zikir ini berbunyi Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni
a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa ant. Okey, zikirnya berbunyi sedemikian. Yang mana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan status hadis yang hasan. Di mana di situ Abdul Rahman ibn Abi Bakrah, dia pernah curious lah bila dia lihat ayah dia ni banyak baca zikir ini. Jadi bila dia jumpa dengan ayah dia tanya kepada ayahnya dengan satu persoalan. Okay, dia kata kepada ayah dia, ya abati, inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Wahai ayahku, aku mendengarmu berdoa di setiap pagi. Maknanya setiap pagi dia dengar ayah dia doa dengan doa ini. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Jadi ini zikir yang dia kata dia dengar ayah dia baca. Kan? Dan dia tanya kepada ayah dia, wahai ayahku, saya dengar ayah baca setiap pagi zikir ini. Tu'iduha thalathan. Dia kata kepada ayah dia, bila ayah baca, selalu mengulanginya hingga 3 kali. Hina tusbihu wa thalathan hina tumsi. Jadi dia kata dia dengar ayah dia ulang doa ini hingga 3 kali di waktu pagi dan juga pada waktu petang. Dia kata lagi kepada ayah dia, dan dia kata dia dengar ayah dia baca wa taqul, dan saya dengar ayah baca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Jadi la ilaha illa ant. Sampai situ zikirnya. Dan tu'iduha hina tusbihu thalathan wa thalathan hina tumsi. Dia kata untuk zikir ini ataupun doa ini ayah juga membacanya ataupun mengulanginya 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Jadi dia ni Abdul Rahman ni lah dia tanya kepada ayahnya dengan soalan yang sedemikian. Jadi apa kata ayah dia ni? Ayah dia pun kata gini. Qala na'am. Ya. Ya bunayya. Qala na'am ya bunayya. Ya wahai anakku. Inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa uhibbu an astanna bisunnati. Jadi ayah dia kata, ya betul. Ayah baca zikir yang tadi kan, yang dia baca, yang dia ulang tadi 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang. Kenapa ayah dia baca? Sebab ayah dia kata, inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ataupun Nabi baca dengan doa ini dengan kalimat-kalimat tersebut. Jadi fa uhibbu an astanna bi sunnati, maka aku ni cinta untuk mengikuti sunnahnya ataupun mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir. Jadi ini sebabnya kenapa zikir ini diletakkan sebagai ataupun dikategorikan sebagai zikir pagi dan petang. Zikirnya baik sekali mengandungi bentuk permohonan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kan, lebih-lebih lagi kita pada masa waktu sekarang inilah waktu pandemik lah orang kata, yang kadang-kadang tak tahu mana datang penyakit, mana datang tiba-tiba sakit dan sebagainya kan. Kita tak tahu apa yang akan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam kehidupan kita. Maka di samping kan tadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim, itu kita boleh amalkan sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang untuk menolak sebarang hal-hal kemudaratan. Zikir ini ataupun doa ini juga cantik untuk diamalkan. Kerana apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan pada tubuh badan kita ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan fi sam'i, pada pendengaran kita, fi basari, pada penglihatan kita, la ilaha illa ants. Dan dalam doa ini juga kita mohon supaya Allah lindungi kita daripada kekufuran,
Ya, sebab apa, muslimah kita ni dalam hidup, alhamdulillah, nikmat yang paling besar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Maka kita nak jaga nikmat ini sampai nikmat itu ada dengan kita hingga ke hujung nyawa kita. Maka atas dasar itu kita minta sebanyak-banyaknya kepada Allah agar bantu kita untuk jaga keimanan yang sudah tersemat dalam hati kita ini. Maka kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur, perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada kefakiran dan lindungi kita daripada azab kubur. Okey, cantik kan doanya, dan mudah-mudahan ya, saya amat berharap kita dapat sama-sama hafal doa ini, kemudian kita dapat amalkan setiap hari. Kita baca untuk kebaikan kita sebenarnya. Doanya untuk kebaikan kita. Siapa yang amalkan dia beruntung. Siapa yang tak beramal dia rugilah. Dan kita pun tidak paksa untuk orang beramal. Kan, dan disebutkan Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan zikir-zikir ini supaya dia memberikan banyak kebaikan pada kehidupan kita. Dan kita juga pernah bincangkan, zikir itu dia menghidupkan jiwa kita. Kerana apa? Kita minta kepada Allah. Orang yang memiliki hati yang hidup, hatinya sentiasa berzikir kepada Allah, lidahnya yang sentiasa basah itu kan tadi, kerana dia ini sentiasa menyebut nama Allah, minta kepada Allah, ingatannya hanya pada Allah, apa-apa pun yang dia inginkan dia akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di akhir zikir ini ataupun doa ini kita lihat disebutkan la ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, sebagai satu bukti bahawa kita mengaku kita ini hamba. Kita tak boleh untuk settlekan semua urusan kita. Kita tak boleh untuk biarkan diri kita sendiri. Kita amat perlukan Allah. Maka sebab itu bila kita minta kepada Allah. Walaupun kita minta di sini, kita kata tentang kesihatan kita pada tubuh badan, pada penglihatan, pada pendengaran. Kita tak minta pada orang lain, tapi kita minta hanya kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Ini sebagai bentuk pengagungan kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah menentukan buruk baik pada kehidupan kita ini, dan sebagai bukti bahawa kita ini benar-benar hamba daripada sudut jiwa dan raganya. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada zikir kita yang terakhir pada hari ini. Kita ada satu lagi zikir yang saya ingin muatkan dalam perbincangan saya, iaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini Nabi kata, siapa yang baca man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Satu hari berapa kali? Sebanyak 100 kali. Ya, orang yang membaca zikir ini sehari sebanyak 100 kali, kita boleh baca selepas waktu subuh, kan? Dan juga kalau kita nak amalkan, kalau kita tak dapat nak amalkan selepas waktu subuh, kita boleh amalkan selepas waktu asar kita. Antara dua waktu itu dipersilakan untuk diamalkan zikir ini dalam sehari. Yang penting dalam sehari. Okay? Maka baginya mendapatkan pahala. Jadi ada beberapa ganjaran yang Nabi SAW sebutkan bagi mereka yang istiqamah beramal dengan zikir ini. Nabi kata baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Ditetapkan baginya 100 hasanah, iaitu kebaikan. Dihapuskan darinya 100 keburukan. Okey. Wa kanat lahu hirzan, wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu zalika hatta yumsiya. Okey, zalika hatta yumsiya. Baik. Di sini dan tidak ada mana tu?
Sekejap kecil sangat saya terlepas ni. Pada hari itu hingga petang dan tidak ada orang yang lebih baik. Maaf. Dan baginya ada perlindungan dari godaan syaitan pada hari itu hingga petang. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya dari orang yang membaca doa ini kecuali seseorang yang lebih baik, yang lebih banyak mengamalkan membaca zikir ini. Ini seperti zikir subhanallahi wa bihamdihi itu tadilah ganjaran di hujungnya itu tadi. Namun kalau kita nak ringkaskan berkenaan dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini, yang dibaca sebanyak 100 kali. Seseorang yang mengamalkan zikir-zikir ini, mereka ini ada beberapa ganjaran yang akan diberikan kepada dia, iaitu kalau saya ringkaskanlah bila kita baca 100 kali sehari, apa yang diperoleh oleh orang tersebut, iaitu Allah akan berikan dia pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Dan juga Allah berikan dia, Allah tetapkan bagi dia dengan 100 kebaikan, iaitu 100 pahala untuk diri dia. Dan Allah hapuskan 100 keburukan yang ada pada dirinya. Dan terakhir Allah berikan perlindungan kepada dia dari gangguan syaitan pada hari itu. Jadi ini masya-Allah tabarakallah. Zikir ini Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk amalkan bukan saja-saja tetapi ada keutamaan-keutamaannya yang tersendiri. Masya-Allah banyak sangat keutamaan pada satu zikir sahaja. Nampak kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca muslimah, kita usaha untuk zikir 100 kali dalam sehari ini. Pilihlah kalau tak dapat nak buat pada waktu subuh, selepas waktu subuh, pilihlah untuk buat pada waktu asar. Yang penting dalam sehari tu kita dapat cover lah 100 zikir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala-pahala sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah contoh-contoh zikir yang boleh saya tampilkan pada pagi ini. Sebenarnya ada banyak sangat zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita ini sebagai zikir pagi dan petang, yang dipanggil sebagai zikir yang kita laksanakan pada waktu yang ditekankan. Okey, tadi ada dua masa yang disebutkan dalam perbincangan ini. Ada dua waktu yang disebutkan dalam perbincangan ini, iaitu kalau saya nak ulang kembali, waktunya ialah pertama, setiap kali selepas kita melaksanakan solat fardu kita. Jadi antara zikir yang Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kita amalkan ialah tadi, baca 33 kali apa? Boleh letak di ruangan komen? Kita nak ulang okey. Boleh letak di ruangan komen tadi? Sesiapa yang sempat ikuti setiap kali selepas solat. Apa zikirnya? Yang Nabi kata, siapa amalkan dia tidak rugi. Tasbih, tahmid, tahlil. Berapa kali tu Kak Som? Berapa kali? Tasbih, tahmid, takbir. Letakkan jumlahnya. Sebab tadi saya dah sebutkan jumlahnya. Betul dah, jawapannya betul tak salah. Tasbih, tahmid, tahlil. Tetapi berapa jumlah dia? Okey, Siti Sabaria, Kak Siti Sabaria. 33 kali. Okay. Tasbih, tahmid, 33 kali. 33, 33, 34. Senang letak. 33, 33, 34. Okey. Apa yang 33? Apa yang 34? Ini kalau masuk exam ni susah ni. Apa yang 33? Apa yang 34? Okey. Mana satu yang 33, mana 34? Okey. Ni Kak Siti Sofia, tasbih 33 kali, tahmid 34 dan takbir 34. Macam mana tu? Okey, Kak Nur, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, tahlil 34 kali. Tahlil ke Kak Nur? Okey, 100 kali terus Kak Rohaya. 100 kali senanglah Ustazah, 100 kali.
Okay, Kak Syah, okay, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Betul. Okay, baik. Kak Som pun dah betulkan tu tadi ya. Kak Not, yang tahlil tu bukan tahlil 34 ya, takbir. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, yang 34 tadi bukan tahlil ya, takbir. Takbir 34 kali. Baik, Nur Maria juga berikan jawapan yang sama. Jadi itu kita panggil sebagai zikir. Waktu zikir setiap kali selepas kita solat, kita dianjurkan untuk berzikir sebanyak 100 kali yang mana ia merangkumi 33 kali tasbih, 33 kali tahmid dan 34 kali takbir. Yang mana jumlah keseluruhannya akhirnya menjadi 100 kali. Okay. Kemudian dalam perbincangan ini juga disebutkan ada dua waktu solat yang mana kita juga ditekankan untuk kita banyak berzikir. Yang kita sebutkan ia sebagai zikir pagi dan petang. Bila kita kata zikir pagi dan petang, maka kita jelas di situ ialah zikir yang kita laksanakan, kita amalkan ya setelah kita melaksanakan solat subuh dan juga solat asar. Dan reason dia bagian kepada kita dengan sebab mengapa ia adalah waktu yang ditekankan kerana pada dua waktu itu tidak ada solat sunat yang menyertainya. Okey, tidak ada solat sunat yang menyertainya, maka masa yang ada berbaki itu kan kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak zikir-zikir yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang boleh kita baca, yang boleh kita amalkan sebagaimana yang telah kita bincangkan itu tadi. Okay, ada 4 zikir saya dah tampilkan dan mudah-mudahan keempat-empat zikir itu ia menjadi amalan kita yang tidak kita tinggalkan. Tadi pun saya dah kata ada banyak, kalau kita tak dapat amalkan kesemuanya muslimah, kita dapat amalkan 1, 2, 3 ataupun 4, jadilah orang kata. Ya, yang penting kita tidak tinggalkan terus zikir pagi dan petang. Kalau boleh saya muatkan sekali antara doa ataupun zikir pagi petang yang dianjurkan ialah ayatul kursi, membaca 3 kul. Ini semua antara doa-doa ataupun ayat-ayat zikir-zikir yang boleh kita baca bagi kita meletakkan ataupun kita masukkan sekali dalam zikir pagi dan petang kita, iaitu setelah waktu solat subuh dan juga pada setelah waktu solat asar yang kita laksanakan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan ya pada kuliah kita, pengajian kita untuk pagi ini. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir pengajian ya untuk tahun 2021. Tapi hadisnya tak selesai lagi ya. Saya pun dah sebutkan tadi, insya-Allah kita akan sambung pada tahun hadapan. InsyaAllah juga kuliah saya ni akan diadakan kembali pada minggu kedua tahun 2022, tahun 2022 bulan Januari. Okay? Semua kuliah saya lah akan bermula pada minggu kedua bulan Januari tahun 2022. Jadi insyaAllah kita akan sambung ya pengajian ini di tahun hadapan untuk kita selesaikan pembacaan kitab kita ini. Namun yang penting saya amat mengharapkan setiap apa yang kita telah bincangkan pada tahun ini, semuanya, semua hadis-hadisnya, setiap apa yang kita syarahkan, yang kita usaha untuk diamalkan, dipraktikkan, ya, dihayati syarah-syarah yang terdapat dalam hadis ini. Dan mudah-mudahannya saya mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kekuatan jiwa, perasaan ya untuk terus menghadapi apa jua situasi cabaran, lebih-lebih lagi pada masa yang kadang-kadang kita kata kita pun tak tentu lagi dah waktu ni macam mana kan. Sekarang ini okey ke tak okey, nak rasa macam okey macam tak okey, kadang-kadang rasa macam kadang-kadang rasa macam okey. So susah kita nak tebak waktu-waktu yang keadaan pandemik ni. So maknanya pandai-pandailah, yang penting kita usaha untuk menjaga kesihatan diri kita, usaha untuk kita menjaga apa yang boleh kita jaga. Yang penting ialah terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, yang sentiasa ingin menuntut ilmu agama dan mengikuti kuliah-kuliah supaya hati kita akan menjadi hati yang hidup untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf di atas segala salah dan silap untuk tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati setiap pertemuan kita pada setiap pagi Sabtu,
dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dan kesempatan untuk kita bertemu sekali lagi jika dipanjangkan usia, diberikan kesihatan pada tahun hadapan. Saya tutup pengajian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.